Mangsa banjir di Sabah sedikit menurun kepada 890 orang di 15 pusat pemindahan sementara PPS petang tadi berbanding 895 orang pagi tadi. Pun begitu, anggota keselamatan kekal siap siaga jika berlaku peningkatan semula mangsa banjir. Paling mencabar pemantauan operasi di kawasan pedalaman yang jauh dari PPS bagi memastikan semua penduduk terjejas selamat dipindahkan. Laporannya bersama Safwan Sawi. Satu lagi korban banjir dicatatkan di Sabah hari ini apabila mayat mangsa lemas ditemui orang awam siang tadi. Dipercayai akibat bot karam di muara kampung Kuala Abai, Kota Belud semalam. Bagi mengelak tragedi sama berulang, terutama di daerah paling terjejas banjir, Kota Belud, Jabatan Bomba dan Penyelamat terus membuat rondaan, pemantauan dan operasi menyelamat mangsa banjir. Tinjauan mendapati Kampung Suang Punggur antara yang masih terjejas banjir. Kita menggunakan face mask dan sanitasi bot setiap kali melaksanakan pemindahan dan diletakkan juga dalam keadaan yang berjarak dalam bot itu sendiri supaya sekiranya berlaku jangkitan ianya dapat dibendung melalui SOP yang kita telah tetapkan. Kampung Suang Punggur ini adalah salah satu kampung yang masih terjejas banjir hari ini di Kota Belud dan kalau keadaan biasa penduduk boleh berjalan kaki di sini tetapi paras banjir sekarang ini sudah mencecah hampir 3 meter. 20 mangsa telah dipindahkan di kampung ini dan dijangka lebih ramai keluarga yang akan dipindahkan jika hujan lebat berterusan sehingga esok. Sebab kita rasa masih lagi selamat, tidak begitu terancam. Ya kah? Ya. Ya. Tapi habis kita biasa sudah nih kan banjir yang ini yang paling besar lah. Selalu dia kecil sikit, tapi ini kira bahaya juga lah. Inilah yang paling terbesar yang pernah berlaku di Kampung Meraja dan termasuk Suang Punggur. Termasuk di Suang-Suang. Nah, termasuk di Suang-Suang. Yang orang yang baru-baru ini, hari 6 tu aku telah pindah orang aku pergi di Dewan Kampung Suang-Suang. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning di sepanjang kawasan pantai barat dan utara Sabah termasuk Labuan hari ini. Safwan Sawi, TV3. Baki 500 mangsa banjir di Pahang dijangka pulang ke kediaman masing-masing dalam tempoh 2 hari lagi selepas kawasan ditenggelami air di negeri itu surut sepenuhnya. Namun beban besar pula terus membelenggu mangsa berkaitan kerugian yang dialami dengan jangkaan tempoh lebih 6 bulan diperlukan untuk kehidupan mereka pulih seperti sebelum ini. Ikuti laporan Fazli Ahmad. Antara paling terkesan ialah 59 mangsa membabitkan 12 keluarga asnaf peserta projek perumahan rakyat termiskin PPRT di Padang Rumbia Pekan. Mereka kumpulan terawal dipindahkan dan terakhir dibenarkan keluar dari pusat pemindahan sementara PPS di daerah terbabit. Namun nasib semua mangsa banjir sama dengan rumah dan pelbagai barangan keperluan yang rosak. Masalah itu perlu diatasi dan pasti memerlukan modal besar untuk kembali seperti sedia kala. Secara keseluruhan, sebahagian besar mangsa banjir ialah golongan berpendapatan rendah dan sederhana atau yang bekerja sendiri. Bencana itu nyata menjejaskan sosioekonomi mereka. Untuk nak pulihkan balik rumah tu, semua barang-barang yang rosak tu memang makan masa lah. Beban tak? Kena bebankan lah. Agak-agak berapa lama nak pulih? Saya ingat kalau untuk barang-barang tu, kalau kerja kampung ni 5-6 bulan jugalah baru boleh stay balik macam tu. Dan kemudian untuk kami mereka kembali semula mendapat penghidupan yang seperti sedia kala, ianya akan mengambil masa yang lama. Saya menjangkakan lebih daripada 6 bulan lah. Kerana sebahagian besar daripada yang terkena ini adalah mereka yang kita katakan mereka bukanlah yang mereka mempunyai pendapatan yang sederhana saja. Lazimnya setiap kali musim tengkujuh lokasi sama terus dilanda banjir. Pun begitu bantuan terus dihulur bagi meringankan beban mereka. Lebih-lebih lagi apabila ramai yang terkesan akibat penularan COVID-19. Tahun-tahun yang sebelum ini pun memang apabila berlakunya banjir di Pekan ni berlaku pada tahun 2017 dan sebelum itu, dan perkara yang sama juga yang dilakukan oleh pihak Jawatankuasa Bencana, dan sememangnya saya melihat ini satu perkara yang perlu dilakukan bagi memastikan penduduk seramai 12 keluarga ini
berada dalam satu tempat yang lebih selamat dan dijamin insya-Allah dari segi lokasi mereka yang kalau kita boleh kenal pasti. Dan ibarat sudah jatuh di timpa tangga, bukan sedikit perbelanjaan diperlukan untuk membaiki rumah yang rosak dan mengganti pelbagai barangan musnah ditenggelami banjir. Pasti lebih terasa mereka terkesan tempias penularan COVID-19. Hakikatnya mereka mampu tersenyum, tetapi hanya yang memahami isi hati mereka saja mampu bersimpati. Fazli Ahmad, TV3. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Bulletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Bulletin TV3.